Ya, Alhamdulillah Auda, kita kembali lagi di Rampai Pagi yang dibawakan terus ke Kaca TV Auda secara langsung daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei. Hari ini Auda ialah hari Ahad, hari Minggu kalau kita ni orang Brunei lebih mengenalinya. Hari Minggu, hari ini ialah 12 bulan Rejab 1443 Hijrah bersamaan dengan 13 hari bulan Februari tahun 2022. Auda bersama dengan saya Sedini Idris dan juga saya Sarina Yahya. Rampai Pagi yang akan bersiaran secara langsung sehingga jam 10 pagi ini nanti. Mengambil kesempatan seketika sekali lagi kami seluruh warga Rampai Pagi mengucapkan tahniah kepada para graduan yang telah pun menerima ijazah mereka pada di Majlis Convocation ke-9 tahun 2021 Universiti Teknologi Brunei. Seramai 423 graduan yang telah pun menerima ijazah mereka kemarin. Ya. Setinggi tahniah kami ucapkan daripada seluruh keluarga Rampai Pagi kepada Auda, dan bukan hanya kepada graduan ni Sarina dan penonton, tetapi tahniah juga kami ucapkan kepada ibu bapa. Sebenarnya mainkan peranan yang cukup penting dalam memata-matai anak-anak bis kita dan juga terus memberikan sokongan dan dorongan kepada mereka dan juga kepada tenaga pengajar. Betul ya, ahli-ahli akademik dan juga pensyarah-pensyarah yang merupakan individu yang cukup penting ya, berdiri di belakang para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi ini sehingga mereka berjaya menamatkan pengajian mereka. Jadi sebelum ini kita melihat beberapa siri convocation telah pun berlangsung di negara kita ni, bermula dengan Universiti Brunei Darussalam yang juga melahirkan lebih 1,000 graduan ya. Dan seterusnya juga bagi Haflut Taharruj Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan kemarin telah pun diadakan convocation Universiti Teknologi Brunei dan seterusnya juga ini nanti. Betul. Dan hari ini bercakap mengenai dengan Majlis Convocation dan juga Haflut Taharruj. Dan hari ini kita akan membicarakan lagi, kita akan mengadakan wawancara secara virtual mengenai dengan Haflut Taharruj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali ke-9. Dan bersama kita turut mengalu-alukan cukup berbesar hati secara virtual menjemput Yang Mulia Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Pengiruan Haji Amiruddin bin Pengiruan Haji Damit dan juga Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi, siswa Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Untuk kedua-dua tetamu kita, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kepada Yang Mulia Tuan Pengiran ya, dan juga Afif yang merupakan siswa Institut Tahfiz. Kesempatan kami Johnny untuk lebih mengetahui ni Tuan Pengiran berkenaan dengan Haflut Taharruj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Barangkali sebagai mukadimah untuk sesi wawancara kita ni dapat menerangkan dulu berkenaan dengan majlis convocation ataupun Haflut Taharruj Institut Tahfiz ini. Silakan menjunjung Tuan Pengiran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Dini dan Puan Sarina. Dan terima kasih juga kepada pihak Radio Televisyen Brunei kerana memberi ruang kepada Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada Rampai Pagi pada hari ini. Apapun, sama-sama tadi berdoa mudah-mudahan COVID-19 diangkat daripada bumi Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Berbalik kepada soalan mengenai dengan Haflut Taharruj bagi Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah itu kali ke-9. InsyaAllah mudah-mudahan izin Allah SWT juga akan diadakan pada 15 Rejab 1443 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Februari pada di Dewan Utama, itu pusat persidangan antarabangsa ICC, insya-Allah. Jadi Tuan Pengiran, mungkin seterusnya Tuan Pengiran kalau boleh kita kongsikan mengenai dengan susunan atau cara bagi majlis tersebut. Pengiran silakan. Ya, dapat kedengar. Barangkali dapat menerangkan berkenaan dengan susunan atau cara di majlis Haflut Taharruj kali ini. Okey. Itu caranya insya-Allah bermula pada jam 8.30 pagi sehinggalah membawa kepada 9.40 pagi, yang mana kehadiran ahli jawatan kuasa, para jemputan hadir dan graduan masuk
ke Dewan Utama Persidangan Utama insya-Allah. Apapun sebelum itu insya-Allah dengan situasi COVID-19, garis pandu yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, di mana pada kehadiran Raja Tuan Kuasa, graduan dan para jemputan sebelum itu akan mengambil ujian ART dan memastikan bahawa ada vaksin dan seterusnya. Dan insya-Allah pada jam 10 pagi itu keberangkatan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Utama Mahkota Yang Mulia Dr. Haji Ahmad Tajbillah Ibni Kebuah Tuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Zaitin Mutaulah, itu Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan seterusnya persembahan hafazan Al-Quran dengan bacaan secara hafazan. Seterusnya ialah sembah adu-aduan oleh Yang Berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Osman, Menteri Hawal Agama Negara Malaysia Adam, dan seterusnya ialah sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Ahmad Tajbillah Ibni Kebuah Tuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah bin Sadin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan seterusnya ialah cara kemuncaknya ialah penggunaan sijil diploma aliyah qiraat pada graduan yang diraihkan, dan laungan takbir, tahmid dan selawat, seterusnya Sayyidul Istighfar dan bacaan doa selamat, dan seterusnya sisi bergambar. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Ahmad Tajbillah Ibni Kebuah Tuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mazidin Abdullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berangkat meninggalkan majlis. Alhamdulillah. Itu dia di antara susunan atau cara yang telah dikongsikan oleh Tuan Pengiran Haji. Seterusnya Tuan, mungkin kita boleh terangkan kepada penonton Rampai Pagi untuk edisinya kali ini mengenai dengan jumlah graduan diploma aliyah qiraat yang akan diraihkan pada tahun ini, Tuan. Silakan. Ya, barangkali Tuan Pengiran dapat menerangkan sekali lagi ni jumlah para graduan yang akan menerima sijil diploma aliyah qiraat ini. Ya. Alhamdulillah, haflul takharuj kali ke-9 pada tahun ini insya-Allah, iaitu seramai 23 orang siswa dan siswi yang diraihkan, iaitu terdiri daripada 12 orang siswa dan 11 orang siswi. Dan alhamdulillah juga seramai 13 orang siswa telah mendapat pangkat mumtaz, iaitu cemerlang, dan 8 orang jahit jiddan, itu sangat baik, dan 2 orang jahit iaitu pada pangkat baik. Ya. Baik, telah dinyatakan tadi jumlah graduan yang akan ditauliahkan bagi sijil diploma aliyah qiraat untuk Haflut Taharruj Institut Tahfiz Al-Quran ke-9 tahun ini, dan barangkali seketika kita boleh beralih kepada Afif, ya. Betul, kita akan beralih kepada Muhammad Ikram Hafif Haji Awang Muhammad Hanafi, merupakan seorang siswa Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Akan bertanya ni Ikram, Ikram, berapa lama menjalani diploma aliyah qiraat ini? Mungkin boleh dikongsikan, Ikram. Alhamdulillah, saya bersama rakan-rakan menjalani program diploma aliyah qiraat ini selama 3 tahun, iaitu bermula daripada pertengahan tahun 2018 sehinggalah pertengahan tahun 2021. Ini Ikram, kalau sekarang sudah tamat menjalani diploma aliyah qiraat, jadi apakah perancangan seterusnya ni selepas diploma, ke mana hala tujunya ni? Alhamdulillah, sebenarnya saya telah pun menamatkan pengajian pada tahun lepas dan sekarang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda di dalam bidang usuluddin, dan insya-Allah jika diberikan rezeki dan peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dan seterusnya ke peringkat PhD insya-Allah. Dan juga seperti mana masyarakat Brunei memerlukan para hufaz yang menceburi dalam pelbagai bidang, bukan sahaja di dalam bidang Al-Quran tetapi juga mempunyai
bidang yang khusus di dalam bidang-bidang lain seperti usuluddin, syariah, bahasa Arab, bahkan bidang academic science sekalipun, dan yang seumpamanya. Betul sekali ya. Jadi itu merupakan perancangan yang sememangnya mempunyai visi dan juga misi yang cukup jelas kepada diri Afif sendiri. Mudah-mudahan akan termakbul hendaknya, dimustajabkan segala doa dan harapan Afif ya. Dan mungkin juga di kesempatan ini ya, kita ni berbalik kepada Yang Mulia Tuan Pengetua ni. Tadi ada menerangkan jumlah bagi graduan yang akan diraikan dan akan ditauliahkan dengan sijil diploma aliyah qiraat ya. Mungkin dari segi pencapaian dan juga perkembangan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dapat dikongsikan setakat ianya diadakan ya dari mula majlis convocation itu sehinggalah ke tahun yang ke-9 ini Tuan Pengiran. Bagaimana? Ya. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan penubuhan pengajian diploma aliyah qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dan seperti mana juga yang telah dijelaskan oleh siswa Muhammad Ikram tadi, bahawa sebahagian besarnya siswa dan siswi telah pun melanjutkan pengajian mereka di institusi pengajian tinggi seperti mana di dalam negara, iaitu di Indonesia, KUSB, dan seperti mana juga di luar negara, peringkat serantau di UAE dan UIS, dan seperti mana juga minat ataupun seterusnya pelajar-pelajar siswa-siswi yang akan melanjutkan pengajian ini, iaitu ke Republik Arab Mesir, yang mana mereka telah melanjutkan di Mahat Syubra di Republik Arab Mesir. Dan alhamdulillah juga setakat ini kita ni rasa bersyukur juga bahawa siswa-siswi yang diraikan pada setiap convocation ini, mereka telah menamatkan khatam hafaz Al-Quran 30 juz di hadapan guru mereka. Dan seterusnya ialah alhamdulillah, kita ini sangat bersyukur lagi kerana sebahagian mereka telah pun berkhidmat di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, bahkan juga di agensi-agensi kerajaan yang lain, sama ada di peringkat swasta juga. Dan seterusnya di kalangan mereka ada juga menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Alhamdulillah. Inilah yang pencapaian yang tadi mahukan. Dan seterusnya juga di antara pencapaian yang tadi syukuri juga ialah seramai 5 orang lepasan graduan diploma aliyah qiraat yang telah mendapat anugerah Sultan Sekolah semenjak Haflul Takharruj ini dilaksanakan semenjak 2013 hinggalah pada tahun 2020. Dan alhamdulillah setakat tadi graduan yang diraikan seramai 3 orang graduan telah pun setakat tadi melanjutkan pengajian mereka di Republik Arab Mesir dan sebagian besarnya di Indonesia dalam bidang usuluddin, syariah, lughah dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pengirana di atas perkongsian mengenai dengan perkembangan graduan lepasan daripada Institut Tahfiz. Jadi mungkin soalan seterusnya mungkin boleh berbalik kepada Muhammad Afif. Muhammad Ikram Afif. Muhammad Ikram Afif kan bertanya ni mengenai dengan mungkin boleh dikongsikan dengan penonton sampai pagi. Mungkin ada yang berhasrat untuk menjalani program diploma aliyah qiraat. Mungkin kalau boleh dikongsikan tips sebagai salah seorang penuntut yang pernah mengambil jurusan ini, mungkin kalau tips yang boleh diberikan pada mereka, apakah tips yang boleh awang kongsikan? Ya. Silakan. Okey, di antara tips yang boleh dikongsikan adalah tips yang dikongsikan oleh guru saya juga. Di antaranya adalah pertama, kita ni hendaklah sentiasa bersama dengan Al-Quran. Sama ada dengan membaca Al-Quran ataupun menghafaz Al-Quran ataupun mengulang hafazan dan juga mentadabbur Al-Quran. Kerana ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam bidang qiraat ini memang tidak akan lari daripada Al-Quran ini. Sepertinya contoh dalam bidang qiraat, iaitu di dalam ilmu dalam bacaan qiraat. Contohnya sepertinya ada
Kalau yang masyarakat Brunei baca di sini adalah melalui Imam Hafs an Asim. Dan ada qiraat lain yang membacakan dengan imailah, contohnya wadduha, ada bacaan riwayat lain membacakan dengan wadduhi, itu dengan imailah, wal laili idza saja. Itu di antara qiraat. Dan juga ada juga berkaitan dengan ilmu resam Al-Quran, iaitu ilmu tentang tulisan Al-Quran, dan juga mufawasil, iaitu ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka jika kalau kita ni lihat ilmu yang dipelajari dalam bidang qiraat ini memang tidak akan lari daripada Al-Quran datulah. Memang semuanya akan sentiasa berkaitan dengan Al-Quran. Maka di sana pentingnya kita ni mesti sentiasa bersahabat dengan Al-Quran ini. Dan satu lagi juga di antara salah satu nasihat daripada guru saya, iaitu nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i, mengatakan kita ni tidak akan dapat ataupun meraih ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Dan salah satunya iaitu dengan sohbat ustadzin, iaitu dengan mendampingi guru-guru yang ada. Dan alhamdulillah di dalam program Diploma Aliyah Qiraat ini kita ni mempunyai guru-guru yang berilmu dan berpengalaman. Maka rebutlah peluang yang ada sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk menuntut ilmu daripada para guru-guru yang ada ni. Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan semoga terus maju jaya kepada Muhammad Ikram Afif beserta rakan-rakan yang juga akan diraikan dalam Majlis Haflut Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 16 hari bulan Februari ini nanti. Dan untuk Yang Mulia Tuan Pangeran Haji Amiruddin selaku Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, junjung kasih atas ruang dan juga kesempatan untuk bersama kami di Rampai Pagi. Dan begitu juga kepada Afif ya. Semoga terus maju jaya. Assalamualaikum. Jaga diri. Alhamdulillah. Berbangga rasanya apabila ini merupakan satu indikasi akan bertambahnya lagi golongan hufaz dan hafizah kita ni di negara Brunei Darussalam dalam Majlis Haflut Taharruj bagi Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Seketika kita bawakan dalam sesi wawancara di Rampai Pagi hari ini ya. Dan kalau kalian lihat kembali ya, dalam kebelakangan ini kita ni seperti yang Sarina kongsikan tadi, kita ni telah menyaksikan Majlis Convocation University Brunei Darussalam dan Majlis Convocation di Universiti Teknologi Brunei dan juga Tahfiz. Jadi yang paling penting sebenarnya convocation sana ataupun graduation sana bukannya penghujung. It's not the end tapi the beginning of a new journey. Betul ya. Jadi hanitah sebenarnya arti kehidupan yang sebenar, cabaran yang sebenar apabila Auda telah mendapat ijazah Auda untuk mencari pekerjaan dan berada di alam pekerjaan. Betul sekali. Dan dalam pada itu juga antara medium yang terus memberi dan membantu untuk meraihkan golongan penyorang generasi berintelektual di negara kita ni adalah radio. Selain daripada televisyen. Jadi memperingati juga hari ini merupakan Hari Radio Sedunia. Ada satu sisipan dan juga wawancara secara virtual kita ni bawakan untuk pagi ini. Pastikan kita jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Rampai Pagi. Kita kembali selepas ini.